حضرة النبي المصطفى طه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم والعلماء والصالحين خصوصا إلى روح جدنا شيخ عبد الملك بن عبد الله ولدنا الملك بكر إلى الله ورسوله وفرعهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dengan segala keagungan dan kebesaran Allah. Dialah Tuhan yang wajibul wujud, al-khaliqul alam, Tuhan yang wujud dengan kewujudannya yang lizati, dan Tuhan yang maha mengadakan dan yang maha menciptakan segala sesuatu, dan dialah yang mengatur, mentadbir gerak dan diam alam ini, seperti mana juga Allah Ta'ala menggerak dan menghadirkan kita pada malam ini dapat sama-sama kita beribadah dan kita menyambung lagi pengajian kita pada kitab kunci perbendaharaan makrifah ini. InsyaAllah kita sambung pada matan ataupun perenggan yang seterusnya, iaitu pada perenggan yang ke-85, yang kita wakaf, yang kita telah berhenti dulu, kita tangguh dulu pada muka surat yang ke-46, perenggan yang ke-84. Malam ini kita sambung perenggan yang ke-85 insyaAllah ta'ala. Selawat salam kita ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa cahaya hidayah, petunjuk serta rahmat bagi sekalian alam. Marilah kita memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah melimpahkan rahmat dan sejahtera ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana permohonan kita kepada Allah melalui salawat itu merupakan permohonan kita kepada Allah yang akan, di mana Allah merahmatkan balik kepada kita. Kita minta dengan Allah supaya Allah selawat dan Allah salam kepada Nabi, dan akhirnya Allah akan beri 10 rahmat pula kepada kita yang memohon dengan demikian salawat kepada Nabi. Di mana sabda baginda, man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara, kalau siapa selawat atasku dengan satu selawat, nescaya Allah Ta'ala akan selawat ke atasnya dengan 10 selawat. InsyaAllah mari sama-sama kita selawat dengan selawat Nuril Anwar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mencahayakan hati kita, Allah mencahayakan akal fikiran kita, diberikan kefahaman, Allah mencahayakan seluruh anggota tubuh badan kita, supaya Allah berikan kekuatan, taufik untuk melakukan ketaatan insyaAllah Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryaqil
مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال مؤلف الشيخنا ولدنا المالك فقير إلى الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata muallif pada mata yang ke-85, insan diciptakan sememangnya adanya dosa agar wajah Al-Ghafurnya berfungsi. Jika tiada insan yang berdosa, maka pada siapa lagi mahu dipantulkan wajah Al-Ghafur tersebut. Insan adalah sempurna menerima pantulan akan pelbagai wajahnya, asma dan sifatnya. Maka alangkah jahilnya jika insan yang tidak mahu berinteraksi dengan wajah Al-Ghafurnya apabila bersalah, sedangkan wajah Al-Ghafur sememangnya mahu mengampuninya walaupun penuh dengan lautan dosa. Hai muslimin muslimat dirahmati Allah Ta'ala, kita memetik matan yang berkaitan dengan perbendaharaan makrifah ini. Pada awal matan yang ke-84, muallif membicarakan tentang bagaimana seorang yang mencapai tingkat yang disebut dengan makrifah ini, seorang yang dilimpah oleh Allah dengan nur, yang Allah Ta'ala limpahkan nur pada rohaninya, pada batinnya, ataupun pada kalbu dia, sehingga daripada cinta mahabbah ia kepada Allah Ta'ala membuahkan syauq, membuahkan zauq, membuahkan perasaan asyik, dan zauq ni perasaan rindu dia kepada Allah Ta'ala, perasaan ma'iyah dia dengan Allah Ta'ala. Maka daripada perasaan itulah dia orang yang merindui seseorang, maka apa sahaja yang berkaitan dengan seorang yang dia rindu ini, dia akan mengingatkan dia kepada tuan yang dia rindu. Kalau rindu kepada seorang ibu, rindu kepada anak, kadang anak dia ni nama tu banyak, panggilan manja dia ada, panggilan dalam IC surat beranak lain, panggilan manja rumah lain, panggilan di sekolah lain, kawan-kawan panggil, nama dia tu banyak, tapi tuang dia tu satu je, orang tu hot tu lah. Apabila dia panggil nama dia seperti nama dalam IC dia, merujuk pada dia. Bila dia panggil nama samaran atau nama panggilan biasa dengan kawan-kawan main bira rumah, jiran sekapung, maka dia itulah. Bila dipanggil dengan nama manja oleh mak tadi, awang, mek, kalong, kakak, abang, maka merujuk tuang dia lah. Maka begitu orang yang rindu, apabila disebut sahaja mana-mana nama yang berkaitan dengan orang yang dirindu, tentu dia akan mengingat kepada tuang dia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, walillahi asma'ul husna, dia Allah Ta'ala memiliki segala kemuliaan dengan kemuliaan nama-namanya. Nama-nama Allah 99 nama Asma' Husna ini, maka di dalamnya ada suatu nama Allah yang bernama Al-Ghafur, Allah yang Maha Pengampun, yang Maha Pengampun. Artinya bila kita memahami nama Allah yang Maha Pengampun, dia pemilik. Pertama sekali bila kita telah memahami tentang pelajaran tauhid nafi dan isbat, bahawa kita kena mengisbatkan kepada segala nama Allah adalah milik Allah, haknya, dan tidak ada pada selain daripada Allah. Kalau nama Allah yang Maha Pengampun, tidak ada pada makhluknya yang memiliki nama sifat yang tersebut.
Kalau kata bahasa kita, minta ampunglah Tuan, ataupun raja mengampunkan kepada rakyat dia. Ampunan hamba, ampunan seorang raja kepada hamba rakyat dia, ataupun ampunan seseorang kepada seorang yang lain, tidak menyamai dengan arti maknawi hakiki pengampunan Allah Ta'ala kepada hamba-Nya. Sama pada lafaz, tidak serupa pada hakikat. Maka pengampun Allah Subhanahu Wa Ta'ala itulah yang menjadi limpahan, ataupun bahasa sufi dia panggil tajalli, tajalliyat ilahiyah. Sifat pengampun Allah itu Allah limpahkan kepada seseorang hamba-Nya. Kalau pada raja, dia boleh mengampun kepada rakyat dia. Pengampunan yang dia beri hakikatnya adalah daripada limpahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tidak memiliki sifat pengampun tu. Yang memiliki sifat pengampun ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata. Maka pandanglah dengan asma-asma Allah yang lain juga atas diri kita. Seperti kita sering sebut, sifat penyayang yang ada pada seorang ibu kepada anak. Sifat penyayang seorang ibu pada seorang anak bukan milik seorang ibu, tetapi dia adalah tajalliyat sifat ar-rahim Allah kepada ibu. Ada seorang ibu yang tak sayang anak? Ada. Kita dengar macam pelik. Pelik ibu tak sayang anak. Ada. Apa tak ada? Ada ibu yang dera anak. Kita dengar Allah, haiwan dok buat gini, binatang dok buat gini ke anak dia. Kata kita pada adab sifat kemanusiaan. Tapi apabila hilang kemanusiaan, datanglah kebinatangan. Dia itu je. Hilang kemanusiaan, datang kebinatangan. Kadang hilang kemanusiaan, datang kesyaitanan. Terisi. Jadi itu sifat-sifat yang ada pada diri manusia yang boleh berlaku keadaan itu. Namun setelah memandang bahawa seorang itu memiliki sifat penyayang, yakni seorang ibu sayang kepada anak, dia mesti memandang hakikat sifat penyayang itu milik Allah. Allah yang tajallikan, Allah yang limpahkan kepada ibu itu sifat penyayang. Jika tidak, dia tak erti nak sayang anak dia lagu mana. Dia tak erti nak manifestasi, dia tak erti nak terjemah, bahkan dia tak erti nak mengamalikan sifat penyayang itu kepada anak dia. Maka orang yang tidak memiliki nur ma'rifat, maka dia melihat sifat penyayang itu milik dia. Dia akan melihat sifat penyayang itu milik dia. Orang yang tidak ada nur ma'rifat, dia melihat sifat pemaaf itu sifat milik dia. Maka apabila dia melihat sifat itu adalah sifat dia, maka dia telah berdiri di atas qadariyah secara praktikal dia. Apa qadariyah? Dia memandang kepada kuasa diri dia. Aku yang sayangmu, aku yang maaf kamu, aku yang beri kamu. Nama Allah satu lagi Al-Wahhab, yang maha pemberi. Bila kita beri kepada orang, seseorang tu, maka kita rasa aku yang beri kamu. Bila aku yang beri kamu, maka akulah yang berdiri itu, akulah dengan sifat keakuan diri, bukan dengan memandang hak milik Allah, bukan dengan menafi milik diri, mengisbat kepada hak milik Allah, tetapi bahkan mengisbat terus kepada hak milik diri kita. Pandai nafi dan isbat. Sebab itu kita belajar asas awal-awal dulu, dipanggil basic kepada pembelajaran makrifah ini. Mesti kita masuk dulu memahami hakikat la ilaha illallah. Situ dulu maknanya, penghuraian di sebalik makna la ilaha illallah. Ilah di situ yang membicarakan istighna'uhu an kulli syai'in. Maha kaya Allah Ta'ala daripada setiap segala sesuatu. Dia yang terkaya. Dia terkaya, dia milik segala-galanya. Ilah. Atas diri kita, apa sahaja juzu'iyah atas diri kita, semuanya milik dia. Ada. Dan kita iftiqaru ilaihi,
berhajat sekalian yang lain pula kepada dia, kepada Allah. Sekalian yang lain itu siapa? Kainat, makhluk. Kitalah yang berhajat kepada dia. Kita berhajat kepada Allah yang melimpahkan sifat penyayang. Kita berhajat kepada Allah yang limpahkan sifat pemaaf. Kalau tidak, kita tak reti nak maaf orang. Payah ni, nak maaf orang bukan senang. Hari ni mulut boleh kata maaf, jumpa jauh-jauh, tengok muka tu, dia mari pergi gelombang. Lari. Dia kod utara, kita kod selatan. Kerana maaf tu tak, dia panggil tak terlimpah. Kalau maaf sungguh, artinya kosong-kosong lah kita kata tak. Baru sebulan lepas. Tak sebulan lagi, baru habis tu. Assalamualaikum, selamat hari raya, maaf saya batin, kosong-kosong. Kosong-kosong duk mulut. Bekok ada lagi. Hok gesek lama-lama tu ada lagi, cuma duk cerita. Malam tak apa, kita tutup lah, bukan cerita. Salam. Yang main. Kalau Allah tak limpah sifat pemaaf, maka kita tak ada apa-apa dah. Kita maaf dah. Ni. Dah hak boleh maaf. Korang ni siapa rasa tak ada apa-apa, hak siapa? Tu ibadah. Hak siapa? Hakikat Allah. Kerana hak kita. Kerana itu pada awal bicara, pada matang yang kita baca tadi, matang yang awalnya, muallif sebut wahai perindu wajah Allah Subhanahu wa taala. Wajah ni, ayat yang kita baca sebelum ni, fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Mana mau menghadap, di situ wajah Allah. Maksudnya wajah Allah ini keagungan dan kebesaran Allah. Wajhullah adalah cerita perihal tentang Allah. Apa perihalnya? Iaitu af'alnya, asma'nya, sifatnya dan kewujudan zatnya. Itu perihal Allah. Cerita tentang Allah ialah cerita perbuatan dia. Cerita tentang Allah ialah cerita tentang nama-nama dia yang dia limpahkan tajalli itu. Cerita tentang Allah ialah cerita tentang sifat dia yang dia nyatakan pada sekalian makhluk dia. Akulah yang berkuasa. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkaulah yang menguasai atas tiap-tiap sesuatu. Allah cerita. Maka kuasa Allah kenyataannya pada mengadakan dan meniadakan, menggerak dan mendiamkan. Ni kita gerak mari surah kat gigi, kita gerak balik. Ada seorang nak duduk surah, kita mulai malam ni balik belaka kat gigi. Dah dengan kudrat siapa? Kudrat Allah. Itu pandang tauhid itu, di situ kudrat Allah. Dah kudrat pada kita, sifat yang diperkudrat atau dipanggil limpahan, tajalli saja, milik tak ada. Kalau milik tak ada, duduk atas kursi, semayang gagah diri belakang. Kalau kudrat kita, ada rasa letih demam, boleh ajar. Barang boleh ajar, boleh kata. 20 rakaat lah ni, beres, barang boleh ajar. Ni sampai terpaksa ejah selang-seli tu molek. Malang ganjil 20, malang kena 8. 21 malang ganjil. Kena ejah 10 pertama 20, 10 tengah 8. 10 tak akhir 10 pula. Macam-macamnya ejahnya. Dah ada urut kerana kudrat kita. Benda boleh khilaf tu dikhilafkanlah. Tapi nak cerita, bila sebut wajhullah adalah cerita atau perihal Allah. Di mana yang disebut Allah sebut fa'inama tuwallu, mana mu menghadap, mana mu pusing, mana mu hadap timur, barat, selatan, utara, mana mu pusing pun, mu akan tengok situ semua cerita Tuhan. Tak ada satu hak terlepas daripada cerita Tuhan, cerita Allah. Tak ada tinggal, tak ada terlepas, tak ada tercecek daripada cerita Allah Subhanahu wa taala. Hatta kita yang duduk dalam kuliah sekarang ni pun, kita duduk dalam majlis ilmu ni sekarang pun, tak lepas dari cerita Allah. Dialah yang we dengar, dialah yang we lihat, dialah yang we kalam berkata, dialah yang we ilmu, dialah we bergerak, boleh duduk, dia belaka.
menafi hak diri, bukan hak kita, hak dia belaka, pulang balik. Ini hakikat la ilaha illallah. Maka dia yang tadi bernama dengan segala kemuliaan nama-namanya, antaranya namanya Al-Ghafur. Dia pantulkan kepada insan, kepada jin. Kerana insan dan jin tu ditaklif untuk ibadat kepada dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu yang ditaklif untuk beribadat kepada dia. Ada itik ayam dah masuk dalam kategori tu. Kecuali hak jenis jin itik ayam. Barang jenis jin, maka takliflah dia dengan tuntutan ibadat, tuntutan makrifah dia panggil. Maka dua bangsa ni, jin dan manusia ni, dia tak lepas daripada berdosa dengan Allah Ta'ala. Dia tak lepas daripada antara jatuh ingkar, kufur ataupun beriman kepada Allah Ta'ala. Dua ni. Sebab tu ada bangsa jin Islam dan jin kafir. Dan manusia pun gitu juga. Ada manusia yang bangsa beriman Islam, ada yang kufur. Ini bukan nak cerita jin sangat. Itu bangsa yang ditaklif Allah dengan ibadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak jadikan kamu wahai jin dan manusia melainkan untuk bermakrifat kepada aku, ibadat kepada aku. Tapi maknanya kunci ataupun dia panggil teras ruh ibadat tu makrifatlah. Maka antara yang nak kita kenal, nak kita makrifahkan ialah Asma'ullah Al-Ghafur. Dalam bab ni muallif kita dia bawa bahasan untuk kita kenal nama Allah Al-Ghafur. Jadi dialah yang menciptakan insan dan dia tahu bahawa insan itu sememangnya adanya dosa. Lepas tu kata orang sufi, wujuduka zambun. Wujuduka zambun. Wujudmu tu, adamu tu dah berasa adamu tu sudah dosa. Dosa kat mana? Dosa batinmu yang disebut dengan syirkun khafiyun. Syirik khafi. Setelah merasa diri kita tu ada dan milik benda tu, itu dipanggil syirik khafi. Kerana kamu tidak mengisbatkan, tidak memulangkan balik kepada hak milik diri dan sesuatu yang ada pada diri kamu tu kepada Allah. Lepas tu awal pembahasan setengah kitab nak kita baca dulu. Arif Billah sebut, barang siapa yang makrifah kepada Allah, maka kenal dia akan diri dia yang tidak ada apa-apa, yang hanya berhajat semata-mata kepada Allah. Itu. Arafa nafsahu fani'an nafsi. Arafa rabbahu fani'an nafsi. Maka bila kenal Tuhan, segala hak milik Tuhan, fana, binasa, tak ada milik diri. Ni berasa ada. Berasa ada. Kalau beriktikad, maka waktu boleh jadi jatuh syirik jali. Iktikad dengan kata ada dia tu ada sendiri. Tu boleh jadi jatuh syirik lah. Syirik besar tu. Ada kamu ni, ada dengan Tuhan yang mengada atau ada sendiri? Ada sendiri. Tu jatuhlah. Tapi kita pada i'tiqad ada kita ni ada sendiri, dah ada Tuhan yang buat kita, Tuhan yang mengada. Maka benar pada keimanan kita. Cuma pada rasa tu. Ada diri tu sedar Allah yang mengada. Ada hak lain tu tak sedar, berasa kais diri. Bukan berasa Tuhan yang mengada. Kalau tanya diri, mu ni ada dengan sendiri, Allah yang mengada. Maka jawab Allah yang mengada. Allah yang mengadakan. Tu jelas tu 5 bintang maka jawab. Dan ini kata hak banyak adanya mu kais ke Allah beri. Tanya boleh jawab Allah yang mengada. Tak tanya masa tu berasa kais sendiri. Tu lampak kerak ni lah. Siang malam kita duk kerja setengah mata merah mengatuk sembang. Kita duk kait. Tanpa ada isbat, tanpa ada kesedaran dia bahawa Allah Ar-Razzaq, Allah Al-Wahhab, hak milik belaka, Allah Al-Ghani, Allah yang maha kaya. Ada kaya kita.
Ngawal tadi dah, kita isbat dah tadi. Istighna'uhu an kulli syai'in. Maha kaya Allah Ta'ala daripada segala sesuatu. Terkaya dia. Itu situ. Maka hak ni muallif ajak kita renung dengan satu asma'ullah Al-Ghafur. Maka Al-Ghafurnya akan berfungsi. Maksudnya nama Allah Ta'ala itu berperanan atau berfungsi tadi apabila adanya kepada pendosa. Namanya Al-Ghafur. Kalau bilang dalam Asma' Husna ada beberapa tempat, ada 2 tempat nama Allah Al-Ghafur. Antaranya Al-Ghafur pada bilangan yang ke-34 dan satu lagi Al-Ghaffar. Al-Ghaffar ataupun juga Al-Afu, Al-Rauf, At-Tawwab. Itu semua yang berkaitan dengan sifat ataupun nama-nama Allah yang Maha Pemurah belaka ni. Al-Ghaffar yang Maha Pengampun. Al-Ghafur juga yang Maha Mengampuni. Jadi nama Allah Ta'ala Al-Ghafur ni, kalaulah tak ada orang berdosa, tak ada orang berdosa, maka dengan siapa dia nak melimpah, nak beri? Allah nak mengampun sangat, tapi tidak ada yang dosa. Itu suatu yang mustahil dalam ilmu Allah Ta'ala. Satu yang mustahil dalam ilmu Allah Ta'ala, dia nyatakan sifat dia yang nak mengampun, kemudian masa sama tak ada orang berdosa. Dah nak beri siapa? Ada orang kaya, kemudian tak ada pun orang miskin. Dah patut orang kaya nak menginfak, nak bersedekah, nak kepada siapa? Sebab itu apabila adanya orang miskin, itu pernah kata para ulama, jika kamu lihat di dalam satu buah kampung, di sana ada ramai orang miskin, ketahuilah bahawa di sana ada orang kaya yang sedang mengambil haknya orang miskin. Itu bahasa dia sebut. Lah ada orang miskin dalam bilik rumah kita, kita kaya, kita ambil hak dia sekarang. Kita tak beri hak dia. Jaga-jaga kita. Atau situ asas daripada adab kejiranan lagi tu dah. Tengok jiran-jiran sebelah. Masuk pun pergi atas, makuk 2 pun sepinggang. Apatah lagi hak tak ada beras. Apatah lagi hak anak kelaparan, anak tak ada susu. Lagilah. Tapi jika ada sebelah rumah kita, atau ada dalam kampung kita, ada dalam tambang kita, demikian, maka hak ada yang lain tu mengambil hak dia, yang Allah Ta'ala dah kata suruh memberi kepada hak dia. Sebab nama Al-Ghafur, nama Al-Ghani itu nama dia. Mu kaya tu bukan dengan mu, aku yang kaya kamu, maka aku taklif padamu tolong orang miskin. Maka kaya mu kaya yang dalam kemurkaan aku, senang mu senang dalam kemurkaan aku. Itu jaga kita. Kita kena tengok-tengok, buat renungan kita bersama. Lalu jika Allah kita sudah tahu nama dia Al-Ghafur, lepas tu kita tak mau minta. Bila tak mau minta, Tuhan marah tak ada. Marah dalam arti kata macam mana? Allah Ta'ala murka, Allah keraskan hati kita daripada sentiasa untuk meminta ampun kepada dia. Antara Nabi kita pun Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa beristighfar kepada Allah Ta'ala. Setengah riwayat menyebut Nabi tak kurang istighfar pada Allah, tak kurang dari 100 kali satu hari. Nabi beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, mohon ampun ya Allah, mohon ampun padamu ya Allah, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Panjang. Sebab tu para ulama menyusun kita tertib-tertib wirid yang berdasarkan pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pas solat je mesti kita beristighfar kepada Allah Ta'ala. Kerana istighfar adalah suatu hal bagi orang yang menyedari diri dia ni banyak dosa dengan Allah. Kata guru kami, 3 perkara yang Allah Ta'ala tak tolak bila seorang tu beramal dengan ikhlas kepada Allah. 3 amal ni Allah tak tolak. Pertama, orang yang beristighfar kepada Allah.
Orang yang minta ampun dengan Allah, Allah tak tolak. Lambat ngederah je Allah akan beri. Allah akan beri. Minta ampun dengan Allah, Allah akan mengampun. Kerana dia maha pengampun. Minta ampun dengan orang, belum tentu lagi. Minta ampun dengan Tuhan Hakim atas kesalahan, belum tentu lagi. Nak tunggu pengampunan dia raja, belum tentu boleh lagi. Lama nak tunggu ni. Tapi minta ampun dengan Allah, Allah terima. Allah akan terima. Allah tak akan tolak. Allah tak akan tolak. Yang kedua ialah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat Allah tak tolak. Sebab selawatlah permohonan kita kepada Allah supaya Allah mengucapkan selawat dan salam, supaya Allah limpahkan rahmat kepada Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Maksudnya salawat Allah ke atas junjungan Nabi. Ya Allah, melimpahlah rahmat ke atas Nabi, bukan atas kita. Ni Nabi tak tolak. Sebab kita minta doa Allah kepada supaya Allah rahmat atas kekasih dia. Allah tak tolak atas kekasih dia. Musuh aku beri banyak mana kepada kasih aku akan beri, aku tak tolak. Lalu Nabi kata, man salla alayya wahidah sallallahu alaihi wasallam. Mu minta kepada Allah supaya Allah selawat atasku sekali, Allah akan beri pula rahmat padamu 10 kali. Kasihnya Allah kepada Nabi, maka umat Nabi yang selawat kepada Nabi sekali, Allah beri 10 kali kita. Jangan kata tolak, tambah pula 10 kali. Dan satu lagi kategori kami, amalan yang tak ditolak oleh Allah ialah amalan sedekah. Orang yang sedekah ikhlas kerana Allah. Bukan hak nak nak riak, nak takabur, nak tunjuk, nak masuk itu, nak masuk, nak elang itu, elang. Itu lain cerita dah. Ni yang benar-benar sedekah ikhlas kerana Allah. Kerana amalan yang antara amalan yang menjadi sebab nur yang akan melimpah tak putus masuk ke alam barzah ialah sedekah. Al-ilmu yantafa'u bih, sadaqatun jariyah. Al-ilmu yantafa'u bih awaladun yad'u la'ula. Awladau anak yang soleh yang mendoakan. Waladun salihun yad'u lah. Anak yang soleh yang mendoakan kepada dia. Ni tak putus cahaya masuk ke alam barzah. Tak putus sampai kirim semua wang pos masuk semua ke alam barzah. Ibarat jadi sebab tu kita kena faham, apabila bicara tentang Al-Ghafur Allah, maka kita jangan sok suci dia panggil. Jangan berasa kita tak ada dosa. Jangan berasa mentang kita ni ahli surah, mentang kita ahli masjid, mentang kita ahli jemaah, mentang kita ahli usrah, mentang kita ahli apa lagi, belah ahli kita tak ada ahli-ahli belah tu. Marhaban, grup marhaban. Belah ni tak ada kita kanung mama tak kuat. Masuk belah Kuantan, belah Kan, belah Johor. Geng-geng perempuan ni, sek marhaban ni. Apa lagi kita? Atau kita kumpulan itu, kumpulan ini, jangan kita berasa kita tak ada dosa. Jangan berasa kita suci. Melupakan Allah, lalai daripada berzikir kepada Allah satu dosa. Kita ingat tak dosa, tak berzikir pada Allah. Dosa, maksud zikir ni orang ingat pada Allah, tapi kita dah ingat. Paling hina sekali kata ulama, aku paling merasa terhina sekali di saat aku menghadap dia, aku tidak teringat kepada dia. Hina. Maksudnya tengah sembahyang ngadap Allah Ta'ala, dok teringat Allah Ta'ala, dok teringat benda lain lagi. Kuatnya tarik benda lain tu, dok teringat kerjaan kita lagi, dok ingat ke apa-apa yang urusan dia. Ni berat pandangan bagi seorang ulama. Hari kita tak ada hal. Tak ingat rakaat. Asal dia dah ingat, gari pun dah ingat kau. Pakai isyak dah ingat kau. Bukan dah ingat memang dia dok berapa ingat dah. Pada kalup sibuk urusan dunia. Tertarik dia dengan urusan dunia banyak. Itu contoh sahaja, salah satu daripada episod-episod orang-orang yang solat. Mungkinlah jemaah muslimin muslimat boleh ambil renungan lah.
Takkanlah tak pernah berlaku kita sekali dua begitu. Nah, kalau sekali mujur baru, kalau dua, temu molek lah tu. Kalau tiga, jangan sokmo-sokmo sudah lah. Lupa Allah Ta'ala satu dosa. Maka sebab itu setelah memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, lantas memuji Allah Ta'ala, Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada, al-ayat sampai habis. Lalu kita pun beristighfar, Astaghfirullahalazim. Apa istighfar? 5 minit semayang ada seminit yang ingatmu ya Allah, 4 minit yang pergi buat kerja dak sekarang, 4 minit yang pergi bolas keru dak sekarang, 4 minit tadi yang pergi masak dak sekarang. Macam-macam boleh berlaku kadang. Hamba lah tu. Tak cerita kita. Kalau cerita orang kita nak cerita ke mana? Tuan-tuan jemaah tak tahulah. Mungkin lah. Dia cerita kita pengalaman pernah lalui. Tak ada lah kita mari belajar semayang erti seluruh khusyuk. Dah. Siapa yang start mukallaf balik akhir balik belajar semayang khusyuk selalu. Ada. Lama mana nak boleh? Nak latih, nak didik supaya hati tetap hudud, tak lari. Maka hak tak lari, hak pengalaman, hak lari, hak taknu, hak itulah kita hak ambil jadi teladang dan cerita untuk renungan bersama. Bukan kita nak cerita keaiban, tapi itu suatu perkara yang harus kita ambil renungan bersama untuk kita iktibarkan. Ini keadaan orang yang lupa Allah Ta'ala, maka berdosa. Maka sebab itu istighfar kepada Allah Ta'ala. Maka dia kata jahilnya jika tak mahu berinteraksi dengan wajah Al-Ghafur dia. Dia nak mengampung sangat kita, lepas tu kita tak minta. Itu adakah lebih baik orang yang terus bangun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus bangun tanpa istighfar dengan kita orang yang duduk lama begini? Tentulah dari segi adab seorang hamba dengan Tuhan, tentulah lebih baik yang duduk lama berpirit memohon keampunan dan memuji bertasbih kepada dia. Atau ulama kita ajar adab selepas ibadat, lepas solat ajar adab lagi, duduk dengan Tuhan, duduk lagi hatimu dengan Allah ni, merintih minta lagi, puji lagi dia, dan di ujung minta doa sungguh-sungguh. Ud'uni astajib lakum, mintalah mu dengan aku akan makbulmu. Ni rodah bangun. Lalu disandarkan Nabi tak wirid banyak-banyak. Mu Nabi, mu buat ukuran mu macam Nabi juga. Kita labi-labi. Jangan buat Nabi dak buat. Nabi dak wirid banyak. Lah tu Nabi, kita labi-labi. Labu-labi dia. Jangan ukur gitu. Tu maqamat auliya, maqamat anbiya wal mursalin. Kita maqam orang awam. Maka dia kata jahil sungguh orang ni kalau tak mau berinteraksi. Sedang dia bersalah. Dan sebenarnya Allah nak mengampuni kita walaupun selautan dosa. Kalau kita baca kisah taubat orang-orang soleh, ada satu kitab pernah kita muzakarah untuk pelajar-pelajar, kisah taubat kisah taubat orang-orang soleh. Kita akan dengar cerita orang soleh dulu yang dalam perjalanan taubat itu bersungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Taubat yang bersungguh-sungguh. Kita tengok kisah Ibrahim Adham, kita dengar lagi kisah siapa wali-wali Allah yang bertaubat, yang minta ampun dengan Allah, sehingga ada mereka yang sujudnya begitu panjang dalam ibadah dia. Riwayat sujud satu malam tak ampun dengan Allah Ta'ala. Kita sujud sungguh, bahkan jadi sungguh, sujud satu malam jadi selalu situ. Panjang sujud ayahmu malam, panjang sungguhnya tidur dalam sujud. Aulia tidak menangis sampai minta dengan Allah Ta'ala. Kalau riwayat Sayyidina Umar bin Khattab sehingga melekat satu jalur macam lokang di bawah mata dia tu, tangisan memohon ampun dengan Allah Ta'ala. Moga Allah pilih juga kita menjadi orang yang menangis dengan Allah Ta'ala. Nangis sungguh. Nikmat orang yang boleh menangis dengan Allah Ta'ala ni. Bila Tuhan beri, dia boleh menangis dengan Tuhan. Allah nikmatnya. Tapi kita banyak menangis dengan benda lain. Kita banyak menangis dengan hal lain.
Perempuan banyak menangis dengan hatuk lelaki. Hatuk lelaki sikit menangis. Ibu pula banyak menangis dengan anak. Menangis. Kita menangis dengan Tuhan. Kita menangis dengan Tuhan banyak sikit. Ini pesan untuk diri sendirilah. Maka kata lagi, mencurigai akan sifat Al-Ghafur dan Ar-Rahimnya. Maksudnya kita mencurigai ni, maksud kita syok dengan kita tanya, adakah Tuhan ampun tak dosa aku ni? Tuhan ampun tak dosa aku ni? Aku tahu dah benda ni dosa, aku buat juga. Dah Tuhan ampun tak aku ni? Mencurigai akan sifat Al-Ghafur ni. Maka kata setengah ulama, hak tu lebih dosa lagi daripada dosa membuat tadi. Bandingannya apa begitu? Allah. Ia minum arak, contoh dah. Lepas tu ia tanya, dah Tuhan ampun tak dosa aku minum arak? Ni lebih dosa lagi daripada dosa minum arak tadi. Sehingga gitu setengah kata ulama, kerana tadi melibatkan dosa tu dengan diri dia. Nah, dengan hukum Tuhan. Ni melibatkan dengan ketauhidan. Meragui akan keagungan sifat Tuhan yang Maha Pengampun. Tuhan kata aku nak mengampun, aku akan beri. Kerja mu minta je. Sekarang ni mu duk tanya minta ke tak? Itu dia kata menambah dosa itu. Atau dia kata lebih dosa lagi mu ragu daripada buat maksiat tadi, mu minum arak tadi. Dia lah lebih besar dosa dari dosa yang dilakukan. Perumpamaannya begitu. Dari sisi ketauhidan. Dari sisi hukum tauhid, mana dia sudah ragu, besar lagi. Kerana tauhid ni dua je, antara iman dan kufur. Sedangkan dosa tadi adalah satu perkara yang dosa atas perkara yang dilakukan dengan pengharaman, dia lakukan juga, maka itu tidak menjatuhkan akidah dia. Tapi syirik atau meragui, dia boleh rosak akidah. Beza dia minum arak tak rosak akidah. Dia hanya berdosa di atas hukum, melanggar hukum Tuhan. Dia tak nafi atas keesaan dan keagungan Tuhan, tetapi meragui Tuhan, melibatkan akidah. Tu kita kena kenal situ. Tapi bukan masuk kata rengang pula minum arak daripada ni. Dah pergi minum arak lah. Syirik, dosa syirik lebih besar daripada dosa maksiat zahir. Hak tadi maksiat zahir, minum arak. Hak ni maksiat i'tiqad dan batin dia. Dosa dia terhadap pegangan dan keyakinan dengan Tuhan lebih berat. Sebab tu Allah tak mengampun dosa-dosa. Allah Maha mengampuni, mengampun segala dosa, dan Allah tak mengampuni dosa orang yang syirik kepada dia. Ada ayat Al-Quran makna ni. Matan ayat Al-Quran kita tengok. Allah mengampuni sekalian dosa, Allah tak mengampuni orang yang syirik kepada dia. Ini syirik lah ni. Sepertinya meragui Tuhan. Tuhan ampun dah dosa aku ni, Tuhan ampun dah Namun dah ragu dengan Tuhan. Tuhan kata dia yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasih, Al-Ghafurur Rahim dia. Maka minta ampun kita dengan Allah Ta'ala. Ada setengah pada ulama doa, ya Allah jangan kau matikan kami melainkan setelah kau mengampunkan dosa-dosa kami. Minta semua, ya Allah jangan kau matikan kami melainkan setelah kau ampunkan dosa-dosa kami. Bahkan mati kita minta ampun lagi, minta nak ampun lagi Allah. Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir laha, Allahumma ghfir lahu. Ya Allah ampunkan dosa dia, si mayat perempuan ni, si mayat lelaki ni. Ampunkanlah mayat semua ni. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Tu kita doa. Sehingga ada dalam syariatnya doa begitu. Tak ampun lagi. Soalnya minta ampun. Masa hidup tak mau minta ampun dengan Tuhan, mati orang tolong minta ampun kita. Orang minta ampun kita, minta ampun dengan Tuhan masa mana sangat. Sekali tu sembahyang-mayang, mari tahlil 3 malam. Lepas tu ada dia kata, ya Allah ampunlah si pulang. Tak ada. Kau anak kita pun gitu je. Hari mati kemudian tahlil 3 hari. Lepas tu dia duk minta ampun. Tu pun amin je. Sebab tak usah tahlil, duk mari baca tahlil Allahumma ghfir lahu. Anak dia duk tina baca. Duk tina baca kau Arab ustaz. Dah apa? Mu bisu, mintalah kau Melayu pun. Tuhan reti. Ampunlah dosa ibu ya Allah, ampunlah dosa ayah ya Allah. Berilah bahagian dia di alam barzakh. Minta ampun.
Sebab masa hidup tak minta Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka wajah Al-Ghafurur Rahim, Allah Subhanahu taala dia Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dikasih sangat. Bila orang tu minta ampun, dia akan kasih pula. Mu minta ampun aku kasih kamu. Bukan aku yang ampun saja, aku kasih. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah kasih, Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan dirinya. Di antara jalan taubat ialah memulakan diri dengan memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Menyesal meninggalkan perkara ni, tidak mengulangi dan melakukan amal soleh. Antara amal soleh tak ampun dengan Allah. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia akan mencintai. Dan dosa adalah sifat yang dicipta pada insan. Maka janganlah menjadikan dosa sebagai alasan untuk diri terus menjauhi wajahnya. Sebab tu kita kena memberi harapan kepada orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat. Jangan kita menjadi penghukum. Mu berat mu amalan Tuhan tak terima 40 hari mu. Setitik mu narok setitik 40 hari mu. Surah bala tak pandang mu. Kawan mana dekat habis jauh. Hot tattoo, kita saing hot tattoo ke apa? Berat mu ni, dosa parok ni, nak bakar dulu ni. Tak dekat saing tu. Nak mari su. Dah nak pakai yang ibadat jadi dok ni dengan tattoo tu insep nampak ni. Macam-macam kita pun menghukum dia, maka jauh. Batu ibadat, batu dakwah ni yang terkesan kepada pendosa ni ialah dakwah cinta. Dakwah yang membawa mesej cinta bahawa Tuhan kasih kepada dia, Tuhan cinta kepada kamu walaupun banyak mana lautan dosa kamu pun. Jangan kata kamu tattoo sini, situ sini sikit, mu tattoo habis sutir tubuh. Dok nampak rupa orang, pun Tuhan terima. Maka dia Maha Pengampun sebab dosa tu hak dia cipta. Bukan dosa tu jadi sendiri. Dosa tu hak dia cipta. Cuma dia yang mentakdirkan. Al-Qadir, dia itu Allah yang mengkehendaki. Maka bagi hamba yang dia mengkehendaki akan ujian dosa, maka berlaku dosa atas dia. Maka Allah juga yang Maha mengampuni akan hamba yang mendosa. Maka dia tidak zalim pada hamba dia. Batu orang yang buat dosa, jangan rasa Tuhan zalim pada dia. Balik pada sifat hamba, dia buat zalim sendiri diri dia. Maka kesalahan insan yang menjadikan dia terus berdosa dan berdosa apabila dia tidak mahu bersipuh dan menangis beristighfar pada sisi wajah Al-Ghafurur Rahim. Jadi dah dia berdosa perkara zahir, lepas tu dia tak mahu minta ampun pula dengan Allah Ta'ala. Dua kali berdosa. Kalau dia buat maksiat, dia berdosa, dia minta ampun terus dengan Allah Ta'ala, maka dosa dia tadi tu, dosa yang satu itu saja. Tak menambahkan dosa dia pula yang engkar ataupun yang keras, yang curiga atas Allah, lalu dia tak minta ampun kepada Allah Ta'ala. Maka dosa ada dua wajah, kata mu'allim. Wajah pertama adalah wajah kemurkaan. Dosa yang kedua adalah wajah kerahmatan. Jadi orang yang jatuh dalam dosa, ataupun mungkin kita sendiri jatuh dalam dosa, kita yang berasa suci sangat kita ni, kita tak tahu dalam ilmu Allah mana Allah uji kita. Mana Allah uji kita ni, kita berasa dah buat dosa dah lama dah, tinggal kelak kelak bawang ni lama dah tinggal. Nak jadi masuk grup balik, popak situ ni dosa balik, popak balik orang ini begini. Contoh, kita tak tahu ala ke depan bagaimana. Sebab tu kita kena khauf dan rajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada dosa yang dipantu Allah Subhanahu Wa Taala pada insan untuk menzahirkan murka kepadanya, kerana amat lalai padanya hingga mereka tidak mengasihi dosa. Sebab tu jangan ada sifat dalam diri kita merasa kita tak dosa dengan Allah. Jangan ada sifat ni. Kerana merasa tak dosa lah kan, yang ni makna dia merasa mulia. Orang yang tak dosa, yang ni merasa mulia. Bila rasa mulia, ana khairu minhu, ataupun khalaqtani minna. Tu je sanak kita. Faham tu sanak mana tau?
Sanad iblisiyah. Sedap punya. Sanad iblis. Kita rasa kita tak dosa, kena selalu, kena panahan iblis selalu dalam diri kita. Rasa mulia, iblis lah duduk. Rasa lebih baik daripada orang tu, iblis lah duduk. Baik. Iblis kata aku lebih baik dari Adam. Aku dari api, dia dari tanah. Apa kena sujud dia? Tu. Orang tu masuk, aduh gitu. Jadi bagaimana jalan untuk kita menghindar sifat ni? Kita letak kita pendosa. Kita hina, kita banyak dosa, kita tak rasa kita mulia. Ni orang kenal diri. Guru saya kata, "Dak ayah belajar ilmu kenal diri ni. Belajar siapa mu kenal mu ni pakai, mu tak ada benda. Mu rasa mu hina, mu rasa mu lemah. Cukup belajar tinggi-tinggi je. Belajar cukup rasa diri ni hina dengan Allah Taala. Tak rasa mulia. Rasa diri lemah, rasa diri fakir. Ni yang kita nak. Ibadat tu maksudnya biar siapa begitu rasa. Maka kata mu'alif lagi, ada dosa pula yang dipantuk oleh Allah Ta'ala pada hamba ini, mahu dirahmatinya lantaran cinta demi membersihkan mereka dari tumbuhnya sifat kemegahan, rasa kesucian diri. Kadang Allah Ta'ala jatuh dosa kepada seseorang. Ahli ibadat dah, Allah jatuh sedosa. Sebab Allah nak jaga dia. Kalau tak kena gini, mu sombong lagi. Kena gini, mu pun tunduk selalu. Tahu. Sebab tu orang yang Allah Ta'ala kasih ni, kadang kita tak nak duga Allah Ta'ala. Orang gini Allah uji gini kok. Allah ni uji gini. Dia bagus ni, banyak tolong orang gini-gini, banyak tolong orang miskin ni. Allah uji juga, kena fitnah juga. Allah nak jaga dia. Allah nak jaga dia daripada dia tu sombong. Dia rasa dia lah yang boleh beri banyak kat orang, dia boleh tolong orang. Tak, Allah jatuh sikit, kena ujian. Ujian fitnah, ujian begini. Sebenarnya Tuhan sayang dia. Maka kata mu'alif lagi, dengan dosa yang dipantulkan akan menyebabkan terduduk keegoan kesucian diri mereka, sehingga kembali meratap memohon diampuni pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat pengampun dan penyayang. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Situ yang dapat kita ambil manfaat daripada apa yang dinukilkan oleh mu'alif Syekh kami Walid Ibrahim Al-Malik ini dalam kitab Kunci Pembenaran Makrifat. InsyaAllah kita sambung lagi bulan depan pada matan yang ke-93. Masih lagi bicara berkaitan dengan diri hamba-hamba yang berdosa ni. Jadi tetaplah kita dalam keadaan merasa diri kita ni banyak dosa, hina dengan Allah Ta'ala. Banyak kita ni lalai. Kalau tak buat, kalau tak Allah lindung kita, Allah pelihara daripada dosa zahir. Tapi jangan merasa kita selamat daripada dosa batin. Dosa lalai, tak berzikir, tak bersyukur, tak isbat pulang balik pada Allah. Ini dosa. Wallahu a'lam. Mohon maaf banyak daripada saya atas kelemahan dan kekurangan. Moga Allah Ta'ala mengurniakan kita pahala yang dapat kita hadiahkan kepada ibu bapa kita, nenek moyang kita, orang yang menjadi sebab kita dapat berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.